All for one and one for all. Shut up and get out from my lawn. Walaupun Jepun telah gagal dan kalah dalam menguasai seluruh Asia zaman peperangan dunia kedua, tapi diorang telah berjaya menguasai dunia dengan anime termasuk Saba. Untuk pengetahuan anda, anime ialah animasi atau kartun yang berasal dari Jepun, negara sushi, drifting dan kimochi. Hari ini kita akan countdown 10 anime yang paling diminati di Sabah. Video Top 10 Borneo di-upload setiap minggu. Sila tekan butang subscribe dan loceng untuk mendapat update daripada kami. Nombor 10, Crayon Shin-chan. Kalau anda tinggal di zaman sebelum ada telefon touchscreen, anda boleh kerap nampak ada orang ketawa-ketawa ketika membaca buku komik. Kalau komik ini bukan Lao Fu-Zi, ya memang komik Crayon Shin-chan yang mengisahkan budak lelaki yang berumur 5 tahun bernama Shinosuke dengan keluarganya dan anjingnya. Sampai hari ini pun masih ada orang yang suka akan anime yang berasal dari manga ini. Walaupun lukisan Shin-chan sangat asas, ceritanya cukup untuk membuat orang terikat dengannya. Watak-watak dalam anime ini tidak pandai berusia. Walaupun ada peredaran masa seperti guru Shinosuke yang telah melahirkan anak, tapi umur semua watak tidak pandai meningkat. Punya best kalau saya tidak pandai berusia, supaya saya boleh countdown top 10 selama-lamanya. Anime ini telah mencapai 990 semenjak tahun 1992 dan masih sedang dalam produksi, membuat ia salah satu anime yang paling panjang. Malangnya, pencipta seri ini sudah meninggal dunia ketika beliau mendaki Gunung Arafune. Nombor 9, Tokyo Ghoul. Ghoul, cek watak yang tidak dapat dilupakan, cek darah dan unsur ganas yang melampau, cek. Anime ini sangat popular di kalangan rakyat Sabah sekarang, mungkin disebabkan oleh semua unsur yang disebutkan tadi. Ghoul bukan gola, ialah makhluk yang makan daging manusia untuk hidup, dan satu hari hero kita, Kaneki, hampir mati dibunuh oleh ghoul, tetapi sebaliknya menjadi kacukan manusia dan ghoul. Kaneki terpaksa hidup mengikut cara ghoul apabila nalurinya membuat dia untuk cuba makan daging manusia. Anime ini banyak memaparkan keganasan secara mental ataupun fizikal dan tidak sesuai untuk setiap orang. Walaupun Kaneki sudah menjadi kacukan oleh kerana dia menyekatkan diri untuk menjadi ghoul pada mula-mula anime ini, anda mula bersimpati dengannya, di mana banyak ghoul dan manusia yang cuba membunuhnya. Apa yang sangat menarik tentang anime ini ialah klimaksnya, di mana Kaneki didera secara mental dan fizikal, dan apabila dia menerima dirinya sebagai ghoul, rambutnya menjadi putih dan pemakaiannya dengan topeng menjadi ikonik dunia anime. Nombor 8, One Punch Man. Begitulah cerita One Punch ini. Satu tumbukan boleh one hit KO apa-apa musuh sahaja. Kekuatan, kelajuan dan kelasakan hero anime ini, Saitama, pun membuat ia antara hero anime yang paling overpowered. Dengan hanya 100 push-up, 100 sit-up, 100 squat dan 10,000 run, anda pun boleh menjadi hero. Cerita ini mengisahkan bandaraya manusia dari bandar A sampai Z yang sering dikacau oleh kaiju ataupun makhluk-makhluk yang dikategorikan kepada yang paling lemah, serigala, harimau, syaitan, naga dan yang paling kuat, Tuhan. Dengar-dengar ini pun cukup untuk membuat sesiapa tidak mau tinggal di dunia One Punch Man. Tetapi jangan risau, kerana kita ada hero di dunia ini, dari yang paling lemah, kelas C, B, A, sampailah yang paling kuat, S, kecuali ada satu, tapi itu spoiler. One Punch Man telah membuat ramai orang suka dengannya kerana hero-nya yang macam tidak berapa popular mukanya, di sebaliknya mempunyai kuasa yang sangat kuat. Dengan itu, One Punch Man berjaya menarik perhatian orang ramai di Sabah. Nombor 7, Sailor Moon. Cukup dengan cerita shonen sekejap. Untuk pengetahuan anda,
Shonen itu adalah ditujukan kepada remaja lelaki Amek yang bernama Sailor Moon Crystal yang seni lukisannya lebih sama dengan mangganya, dan juga ada live action dibintangi oleh pelakon terkenal di Jepun. Memang ada satu ketika ramai orang pandai berkata dengan kuasa bulan akan menghukummu, dan memang ada yang masih cakap sampai hari ini. Nombor 6, Shingeki no Kyojin ataupun dikenali sebagai Attack on Titan. Shingeki no Kyojin Attack on Titan adalah anime yang sangat popular kerana ceritanya yang mempunyai asas yang kuat dan penetapan dunia yang terancang seperti Claymore dan Battle Royale. Cerita ini mengisahkan manusia yang terpaksa berlindung dengan membuat 3 lapisan dinding yang kukuh dan besar dengan nama Wall Maria, Wall Rose dan Wall Sina dari makhluk besar yang kuat, Titan. Setelah 100 tahun hidup dengan aman, seekor Titan yang berperisai dan lagi besar dari Titan yang lain memusnahkan dinding paling luar dan memberi laluan kepada Titan yang lain untuk masuk ke situ, dan bermulalah perjuangan antara manusia dan Titan. Anime ini meletup dan sangat popular disebabkan ceritanya yang sangat tegang, dan bukan saja Titan tentang manusia tapi juga politik antara manusia. Watak-watak dalam cerita ini pun sangat menonjol dengan perwatakan masing-masing, terutama Scout Regiment atau Choza Heidan dengan vertical maneuvering equipment jarang yang membolehkan seseorang melompat, dan Hayun macam Spiderman atau orang utan dengan 2 bilah pedang untuk membunuh Titan. Tapi apa yang lagi menonjol ialah satu watak dari Scout Regiment, ia Eren Jaeger yang mempunyai kebolehan bertukar menjadi Titan yang sangat cool dan berpihak kepada manusia. Ada lagi kah yang lagi menonjol? Mikasa, Armin, sabar. Ada satu lagi yang paling diminati ramai, terutama mandak-mandak, Levi Taicho ataupun Kapitan Levi. Oleh kerana wataknya yang dingin, muka yang kurang emosi dan kepakarannya yang tiada tandingan, dia memanglah sangat popular macam Naga G dari Big Bang. Apa-apapun, Attack on Titan memang anime yang sangat hebat. Nombor 5, Pokemon. Zaman 2000-an, setiap hari Sabtu jam 8.30 malam memang menjadi rebutan budak-budak atau dewasa untuk menonton TV siri anime yang dibintangi oleh seorang budak, walaupun sudah beribu siri dan berpuluh game usianya masih sama dengan sidekick kuningnya yang tidak mau berevolusi, padahal cicaknya pun sudah menjadi naga yang besar. Memang satu trend dulu, mungkin sampai sekarang, yang orang pandai tiba-tiba I wanna be the very best. Siri ini mengikuti pengembaraan Ash Ketchum untuk menjadi pelatih Pokemon yang paling hebat dengan berlawan, mengumpul, merawat, melawan, mengumpul, merawat dan berlawan lagi balik-balik. Dengan adanya game dan card game, anime Pokemon memang menjadi sangat popular yang membuat ramai orang menjadi pengumpul merchandise Pokemon. Dengan jumlah Pokemon yang banyak untuk dijadikan koleksi, memang tidak hairan orang ramai akan goda Ketchum or Pokemon. Nombor 4, Doraemon. Selain daripada Pokemon atau Digimon, ada lagi satu mon, iaitu Ang. Ini 3 sebutan pun boleh membuat sesiapa yang masih bernafas tahu apa cerita kucing robot biru ini. Cerita ini mengisahkan Nobita, budak yang gagal dalam kehidupannya biarpun pelajaran bukan ataupun perempuan idamannya Shizuka. Oleh kerana ingin tukarkan masa depan datuknya, cucu Nobita yang dari masa depan kembali ke masa silam dan memberikannya kawan robot Doraemon untuk membantunya dalam kehidupannya. Walaupun ada banyak pertelingkahan antara dua watak ini, diorang memanglah sahabat yang baik. Biasanya cerita ini akan bermula dengan Nobita yang ditimpa masalah terutama dari pembulinya Giant dan Sinyu dan meminta Doraemon untuk membantunya dengan alat dalam saku 4 dimensinya. Sejak penerbitan manganya, Doraemon telah mempunyai
jumlah anime sebanyak 26 episod zaman series pertama pada tahun 1973, lebih dari 1,800 episod termasuk special series kedua pada tahun 1979 sampai 2005 dan lebih daripada 550 episod siri 2005 hingga sekarang. Tidak dapat dinafikan, seri anime ini sangat popular dari zaman Aki dan Todo dulu lagi hingga sekarang. Nombor 3, Naruto. Anime ini mengisahkan seorang ninja yang dipandang rendah oleh penduduk di kampungnya, Konoha, yang ingin menjadi ketua kampung atau Hokage. Sepanjang cerita ini, kita boleh melihat perkembangan watak Naruto dari budak ingusan yang berangan-angan sehingga dia menjadi Hokage yang menyatukan kampung-kampung negara ninja. Dengan permulaan ceritanya bersama Sasuke dan Sakura, banyak kemanisan dan kepahitan yang diharungi oleh derang yang membuat anime ini diminati ramai. Walaupun cerita ini berunsur shonen yang khas ditujukan kepada remaja lelaki, bak-bak lawannya tidak seperti anime yang biasa kerana ia banyak melibatkan strategi dan teknik untuk counter musuh yang dihadapi, yang melibatkan ninjutsu, teknik ninja yang menggunakan kuasa, genjutsu, teknik yang berilusi, dan taijutsu yang fokus kepada tenaga fizikal. Anime ini sangat popular sehingga ada series kedua yang fokus kepada anak Naruto, Boruto. Nombor 2, One Piece. Anime ini memang popular sehingga ia menjadi budaya di Korea Selatan dan Taiwan. Kalau anda mengunjung negara tersebut, anda pasti akan nampak Monkey D. Luffy dan kawan-kawannya. Cerita ini mengisahkan pengembaraan untuk mencari harta karun yang paling agung, One Piece, dan bertemakan lanun-lanun seperti Pirates of the Caribbean, tapi dengan desain watak-watak yang agak pelik dalam dunia yang agak pelik juga. Anime ini juga memaparkan buah syaitan, devil fruits, yang boleh memberi kuasa kepada orang yang memakannya. Tapi jangan makan kali kedua atau anda akan mampus. Dan juga haki, kuasa dalaman yang membolehkan seseorang untuk menjangkakan masa depan dengan terhad, mengawal benda atau manusia lain, dan banyak lagi. Anime ini ialah salah satu anime shonen yang paling panjang sebanyak 900 episod telah dihasilkan semenjak tahun 1999. Nombor 1, Dragon Ball atau dikenali sebagai Mutiara Naga. Mengapa anime ini tidak dipanggil bola naga sedangkan mutiara itu ialah pearl dan bukan ball? Anime ini mengisahkan Goku, budak yang berekor monyet bersama kawan-kawannya dalam pengembaraan mencari 7 mutiara naga yang jika anda dapatkan kesemuanya, anda boleh memanggil naga Shenron dan menunaikan satu hasrat kepada anda. Memang sangat menyusahkan mau cari ke semua 7 dan dapat satu impian saja. Bagus lagi cari lampu Aladino, satu lampu memberi 3 hasrat. Anime ini berunsur pengembaraan dan komedi sekurang-kurangnya 3 tahun dari 1986 hingga 1989, di mana selepas itu ia dikenali sebagai bola naga air Mutiara Naga Z, di mana ia masih fokus Goku tetapi yang sudah menjadi bapa dan berunsur berlawan seperti shonen yang lain. Tahap planet meletup dan menjadi legenda anime hingga sekarang, di mana ia berevolusi hingga banyak siri termasuk Dragon Ball GT dan Dragon Ball Super. Itu saja untuk hari ini. Senarai ini adalah undian dari orang ramai secara rawak, tidak kira jantina ataupun umur di Sabah. Adakah anime kegemaran anda di senarai ini? Adakah anime yang selain senarai ini patut berada dalam senarai ini? Sila tinggalkan dalam komen di bawah. Terima kasih kerana menonton. Arigatou gozaimasu dan konsiko.